Apa susah payah buat korban ni? Yayasan Ikhlas kan ada. Daftar ibadah korban guna phone sahaja. Senang. Syukur, Alhamdulillah. Ini yang paling penting supaya apa saja amalan yang kita lakukan, semoga Allah terima. Dan kalau nak terima ni, dia mesti niat tu jelas dan ikhlas. Jadi nak menyentuh tentang elakkan amaran supaya rosak, kita nak bersama dengan pendakwah kita, iaitu yang berbahagia Datuk Badli Shah Alauddin. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, segak. Saya terpaksa paling sikit sebab nampak baju berwarna merah jamu tu menarik perhatian. Subhanallah. Jadi, Datuk, kita pun faham bahawasanya kita nak lakukan sesuatu ni, kalau kita nak buat ibadah korban ataupun nak buat ibadah, kita nak buat yang terbaik lah, Datuk. Ya, betul. Jadi banyak perkara yang kita perlu jaga dan kita perlu ada satu ilmu bahawasanya apa yang perlu kita pelihara supaya amalan kita ni, apa saja kita lakukan ni, Allah terima. Dan bagaimana kita nak hadirkan rasa ikhlas? Silakan, Datuk. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa juga amalan yang kita buat, nilainya menjadi begitu mahal di sisi Allah kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sebab itu para ulama mengatakan apa juga ibadah, mesti ada dua jenis ikhlas. Pertama, ikhlasul qalbi. Yang kedua, ikhlasul amal. Ikhlas qalbi ini ikhlas dalam niat. Contoh kita nak melakukan ibadat korban, apa niat kita? Yang penting betulkan niat. Ikhlas hati, jujur peketi, ikhlas menurut alur patutnya, ikhlas menurut undang adatnya. Jadi manusia hati mesti lurus, iman teguh, budi pun halus, memikul beban hati pun tulus, mengingat orang susah tidak pernah putus. Jadi ini niat pada qalbi kita. Yang kedua, ikhlasul amal. Ikhlas dari segi amalan, jujur amalan, daripada segi jauh nak riak, show off atau nak dapatkan share, like, komen dan sebagainya lagi. Sebab itu kata Sayyidina Ali, ada 4 tanda kalau kau dah dapat benda ini, kau sudah jadi riak, kau dah tak ikhlas. Pertama, yaksal iza kana wahdah. Bila bersendirian, malas melakukan ibadah. Yang kedua, yanshad iza kana ma'annas. Tapi bila orang tengok, orang nampak banyak viewer, tangkas terus elok je amalannya itu. Yang ketiga, yazid alal a'mal iza ansa alaih. Bila orang puji, kau pun tambahlah amalan kau. Bagus. Tapi yang kus iza zimmu bihi. Tapi bila orang kritik, kutuk, komen yang tak sesuai, kita pun kurangkan amal. Jadi ini semua tanda kita hilang kejujuran di dalam amalan, ikhlas amal. Sebab itulah, saudara-saudari sekalian, agama ditegakkan dengan niat ibadat kita ni. Semayang kita ada niat, puasa ada niat. Tapi niat yang tertinggi adalah innamal a'malu binniyat. Setiap amal kita yang Allah nilai nombor 1 markah diberi, why? Intention kita. Kenapa kita buat? Jadi dalam nak melakukan korban ini, mari kita betulkan dulu niat kita. Masya Allah, subhanallah. Saya sempat salin 4 perkara tersebut ya. Kadang-kadang malas, kadang rajin bila ada viewer, ada orang share, ada orang like. Ya, Datuk. Kita hati-hati tu. Ya, itu tanda-tanda kita dah tak ikhlas dalam kita buat satu ibadah. Dan bercakap tentang ibadah korban, baru-baru ni kita pun dapat saksikan tadi paparan kempen ataupun yang dilaksanakan oleh Yayasan Ikhlas, iaitu korban ikhlas untuk diuruskan oleh Yayasan Ikhlas. Bagaimana caranya untuk kita turut serta dalam ibadah korban kali ini yang dianjurkan oleh Yayasan Ikhlas? Baik, terima kasih. Saya tengok ramai pihak yang melaksanakan dan menganjurkan korban ni, tapi saya melihat Yayasan Ikhlas ini, dia ada kelebihan dari segi pengalaman dia. Saya melihat mereka ni dah berpengalaman buat ibadat korban sejak tahun 2014 lagi. Dan sejak tahun 2014, kita dipahamkan seramai 158,000 keluarga saudara Muslim. Maknanya di 9 buah negara telah pun menerima daging hasil daripada sumbangan ataupun penyertaan rakyat Malaysia yang menyertai korban bersama Yayasan Ikhlas. Dan juga pada tahun ini, Yayasan Ikhlas nak menguruskan lagi ibadah korban dan mereka akan buat satu kempen dia panggil Korban Ikhlas. Kita sasarkan ibadat korban ni di 7 buah negara. Republik Chad, Nigeria, India, Bangladesh, Kemboja, Aceh dan tidak ketinggalan di tanah air kita, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Jadi kepada saudara-saudari para penonton yang ingin menjadi kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas, mudah saja layari laman sesawang www.korbanikhlas.com di laman web.
dan ada pelbagai package yang ditawarkan, hanya perlu klik saja package yang kita kendaki. Dan kalau nak bersoal jawab, ada perkara nak dibangkitkan, hubungi saja nombor di talian 0387512500 untuk maklumat lanjut. Subhanallah, cukup jelas maklumatnya. Cuma saja antara paparan yang kita boleh saksikan adalah korban di luar negara. Seperti baru-baru ini dilaksanakan di Bangladesh. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga antara kaedah ataupun ibadah korban di luar negara tu. Bagaimana ianya dilaksanakan? Ini menarik untuk dikongsikan. Baru-baru ini pihak Yayasan Ikhlas telah meninjau terlebih dahulu operasi pelaksanaan korban di Bangladesh. Kita ambil contoh. Rupanya di sana mereka dapati terdapat ramai golongan asnaf dan 90% masyarakatnya adalah Muslim. Saya mendapat cerita daripada petugas-petugas yang ke sana, mereka sampai beri belon kepada anak-anak. Tapi anak-anak ni ingatkan dia nak tiup belon, rupanya ada yang nak makan belon tu. Begitu kita sayu, terkedu kita menengoklah. Jadi saya kira kita boleh bantulah golongan ini. Selain Bangladesh, Yayasan Ikhlas juga telah memilih 5 buah negara lain. Afrika, di India, Nigeria dan Aceh. Dan kalau kita buat kajian 10 negara termiskin di dunia, kebanyakannya berada di Afrika. Sebagai contoh Chad yang kita nak buat korban nanti, itu negara nombor 4 termiskin di dunia. Chad 60% penduduknya adalah Muslim. Jadi selain daripada kita santuni rakan-rakan kita di tanah air, apa salah kita membantu juga saudara se-Islam kita yang berada di luar negara, yang kadang-kadang antara belon dengan makanan pun mereka tak boleh nak beza kadang-kadang. Allah, subhanallah. Mereka betul-betul memerlukan ya. Kadang kita nak korban, kadang di luar negara, antara persoalan kenapa nak kena buat dalam kenapa kena buat luar negara, kenapa tak buat kat Malaysia je, sedangkan di luar negara tu sebenarnya ramai lagi orang yang amat memerlukan. Mereka lebih mendesak keperluannya. Dan mungkin Datuk juga saya nampak tadi dalam paparan tu antara skrin adalah package-package yang ada. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara package-package yang ada bersama dengan Yayasan Ikhlas untuk ibadah korban Ikhlas kali ini. Baik, kita ringkaskan. Kita ada 2 package utama. Pertama, package luar negara. Package yang kedua, package korban dalam negara. Jadi harga yang ditawarkan untuk dalam negara bermula daripada RM700 dan untuk package luar negara RM390. Mampu untuk kita nak tunaikan. Kalau nak dapat maklumat lanjut, terus saja daftar di korbanikhlas.com ataupun hubungi di talian 0387512500 untuk maklumat lanjut. Dan yang kita nak ingatkan, tarikh tutup penyertaan Korban Ikhlas ini adalah pada 5 Julai nanti. Jadi kepada para penonton jangan ragu-ragu, boleh beri kepercayaan kepada Yayasan Ikhlas, cepat-cepat terus mendaftar sementara peluang masih ada. Alhamdulillah setakat ini jumlah penyertaan sudah lebih daripada 500,000. Kita tingkatkan lagi ibadah korban ini untuk menyantuni bukan sekadar di dalam negara. Maknanya dalam negara kita buat dan juga sampai ke luar negara. InsyaAllah kita menjalinkan hubungan yang baik dengan pihak-pihak berkuasa di negara-negara yang kita nak sertai korban. Kita ada pengiktirafan, kita ada sijil, kita ada banyak perkara telah pun diaturkan insyaAllah. InsyaAllah. Mungkin Ustaz secara ringkasnya betapa penting ibadah korban ni. Setengah daripada kita rasa macam tak apalah, nantilah, tak berapa ada duit sangat lagi, padahal kita boleh beli phone baru, boleh beli barang-barang baru dan sebagainya. Betapa penting ibadah korban ni secara ringkasnya Ustaz? Secara ringkasnya, korban bukanlah satu paksaan, tapi korban adalah manifestasi kesyukuran. Allah uji kita 2 tahun dengan pandemik, job tak ada, bisnes tak jalan, tapi alhamdulillah kita dah naik balik. Apa salahnya kita tunjukkan kesyukuran itu dengan berkongsi rezeki yang kita dah dapat ini dengan orang lain. Bukannya ribu-ribu, ratus-ratus saja untuk kita beri makan pada orang yang memerlukan. InsyaAllah. Jadi kami nak rakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan kita nak seru pada semua para penonton untuk turut serta dalam program ibadah korban Ikhlas yang dianjurkan oleh Yayasan Ikhlas. Bagaimana yang Datuk katakan tadi, nombor telefon semua tertera di sini. Pasukan-pasukan Yayasan Ikhlas sedia untuk membantu anda apa saja persoalan. Pakej-pakej semua dah tersedia. Video, gambar semua dinyatakan. Ini adalah antara paparan ataupun maklumat yang anda boleh dapatkan. Ada nombor akaun dan mungkin boleh imbas saja QR code ini dan tolong screenshot ataupun simpan. Kita panggil papar layar ini, simpan, dan nombor telefon ini terus kita simpan, savekan nombor ni untuk anda menghubungi pasukan Yayasan Ikhlas. Sekali lagi, jutaan terima kasih kepada Datuk. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita, ibadah korban kita terutamanya. Amin. Dengan niat yang lurus, bagaimana yang Datuk katakan tadi, dengan ada rasanya ikhlas. Mudah-mudahan Allah terima. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Terima kasih Yayasan Ikhlas. Kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi beberapa maklumat buat anda semua.
Sejak 2014, Yayasan Ikhlas telah menganjurkan ibadah kurban. Jom sertai ibadah kurban kami pada kali